Dua orang mufti Negeri Sembilan dan mufti Penang dah. Kau kata amalan ni tak betul. Dan saya sendiri yang terlibat dengan persatuan pondok-pondok ni, guru pondok ni, maka telah mana ada pihak-pihak tertentu yang minta supaya kita meneliti tentang ajaran yang dibawa oleh sebahagian daripada kelompok-kelompok kita yang mana ramainya terdiri daripada kalangan muslimat. Yang terlibatnya daripada kalangan muslimat, dan Terengganu kita punya kata peratusannya ramai juga. Terengganu kita ni ramai daripada yang terlibat. Jadi setelah daripada meneliti daripada pengajaran yang telah diajar oleh seseorang yang mengajarlah, seorang syekhah, seorang guru perempuan. Syekhah ni seorang guru perempuan yang mengeluarkan beberapa perkataan-perkataan yang menyebabkan jadi rosaknya nilai iman. Hal ni yang paling penting sekali. Kalau kita kata perkara itu melibatkan soal forum, soal hukum hakam secara zahir, itu boleh kita pertimbangkan lagi. Tapi kalau melibatkan soal akidah, ini suatu benda yang besar. Jadi kita dah hantar dah kepada pihak Jabatan Mufti Terengganu kita sendiri untuk dia jawatan kuasa fatwa untuk menilai tentang ajaran ni. Walaupun namanya baik, tu kata jangan marahlah, kena berlapang dada. Siapa-siapa yang terlibat, kalau adalah jemaah di sini yang terlibat, kena berlapang dada masalahnya. Nama tu nama yang baik, nama Allah. Jemaah apa? Asmaul Husna. Nama Allah. Kita tak nafilah. Ni cara umum ni. Bukan kata fitnah tak fitnah. Kita dah, saya sendiri dah dengar audio tu, dua audio dihantar, saya dengar dengan teliti. Dan saya telah tulis tiap-tiap satu daripada, saya dengar satu-satu daripada A sampai ke Z lah, daripada dua audio tu. Maknanya saya tulis banyak. Besar-besar saya tulis. Ada 55 benda yang sangat-sangat bertentangan. Sangat-sangat bertentangan dengan akidah. Jadi saya nak bacalah sebahagian ni, bertepatan dengan akhir kitab ni mencarakan tentang amal. Maka kita nak beramal ni, carilah amalan yang betul-betul, yang ada sandaran, yang ada sanad, yang kita ambil daripada guru yang benar-benar berkemahiran dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Kalaulah cara percakapan itu, dia tu bukan sebenar-benar orang yang duduk pada peringkat makrifatullah, sehingga menafikan akan kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi satu audio yang bertarikh 5 September 2020, baru ke? Satu majlis ilmu. Mungkin tak tahulah, gaya macam suara-suara latar tu macam ke orang Terengganu. Tak tahu tu, suara audio, bukan kalau ada video nampak gambar lain. Audio ni suara. Kemudian dalam audio tu yang membicarakan tentang Nabi. Dan satu lagi audio pada 15 September, ni bicara masalah syirik dan kufur. Syirik kan, orang ni syirik belaka. Syirik kufur. Tu. Hai berat ni. Amalan ni. Jadi kita kena berlapang dada lah. Kalau kita terlibat, kalau kita dah amal, maka amalan diri nama Asmaul Husna tu benda tu baik. Nama Allah, kita tak nafi kebaikan dia tu. Tetapi cara bawakan, cara syarahan, cara surahan menyebabkan jadi rosak akidah. Memang di antaranya yang saya baca dulu, di antara ni dia bercakap. Dia kata sekarang ni tak boleh dah kita nak wawarkan Nabi ketika ni. Dia banyak cakap tentang nak menolak syahadah tak ada Nabi. Tolak syahadah tak ada Nabi. Dia kata sekarang tak boleh dah kita nak war-warkan Nabi ketika ni, kerana Allah Ta'ala hanya memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita tanya dia, dah bagaimana Allah Ta'ala perkenalkan diri dia? Kalau tidak mulai Nabi SAW, Nabi kan merupakan wasilah, hubungan, perantaraan
antara kita hamba dengan Allah Ta'ala Nabi. Tiba-tiba kita nak talak. Dia kata tak boleh kita war-warkan, kita nak sibuk-sibukkan dengan Nabi, tak boleh. Hendaklah kita sibukkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kalam yang salah ni. Lebih-lebih lagi dia kata berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kata selawat di atas Nabi. Hak tu salah dia selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak kikih sekikih-kikihnya syirik. Maksudnya jangan selawat di atas Nabi. Selawat di atas Nabi membawa kepada kesyirikan. Mana kita ni nampak jalan kita ni lebih mengagungkan Nabi daripada Allah. Dan kita mengagungkan Allah Ta'ala itu, kita mensyirikkan dengan Nabi SAW. Maka dia kata selawat tak penting. Sedangkan amalan selawat ni siapa dia yang suruh? Tidak ada suatu amalan perintah Allah Ta'ala ni yang Allah Ta'ala dahului malaikat dengan amalan selawat. Ni nas daripada Quran dah. Nak cakap hakikat pun, tapi zahir syariat tu kita nak tahu. Ni hak Imam Malik besar ni, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sesiapa yang mengaji duk sibuk dengan tasawuf saja, tak mengaji langsung bagian fiqh, faqad tazandaqa, maka sesungguhnya dia kafir zindik ni. Duduk mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, mengkufurkan orang. Tengok sampai peringkat dengan Nabi pun orang panggil sul adab, jahat adab sungguh. Tak beri selawat kepada Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahawa Allah Ta'ala dan malaikat sentiasa sama-sama yusallu. Tu kalau ngaji kalimah inna atau panggil ada tu taukid, menasakkan isim, merapakkan khabar. Kemudian yusallu tu kalimah isim, kalimah PL mudhari' yang menunjukkan di atas berkekalan, yusallu. Bahawa Allah Ta'ala mereka sentiasa, bukan sekali dua dak, bukan dikaitkan dengan zaman, kaitkan dengan bulan, kait dengan hari dak. Sentiasa Allah Ta'ala selawat di atas Nabi SAW. Jadi Allah dan malaikat itu selawat. Bila Allah dan malaikat selawat, lalulah Allah Ta'ala suruh pada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka yang beriman, selawatlah kamu di atas Nabi itu, dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sepenuh-penuhnya. Tu Allah Ta'ala perintah kita sembahyang, tapi Tuhan tak sembahyang dulu. Allah Ta'ala perintah kita keluar zakat, tapi Tuhan tak keluar zakat. Tetapi amalan selawat, Allah Ta'ala selawat di atas zat dia dulu, barulah diselawat kepada Nabi, disuruh kita selawat di atas Nabi SAW. Besar dah Nabi ni, besar lah. Apa yang kita cakap lagu tu? Kalau kita orang betul-betul duduk pada makam hakikat, salah. Ni hakikat yang sesat kalau bercakap lagu ni. Dan dia kata lagi, ni dia kata Nabi inilah syirik yang paling tebal sekali. Nabi Muhammad SAW yang menghijab manusia dengan Allah. Yang menghijab manusia dengan Allah. Siapa dia? Nabi. Sedangkan hakikat yang membuka hijab siapa dia? Nabi yang buka hijab. Yang terdinding daripada gelap jahiliah manusia ini, Allah Ta'ala beri nur kepada Nabi sehingga terangkat hijab kejahilan tu jadi nur dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Nur iman, nur Islam, nur ihsan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui siapa dia? Melalui Nabi SAW. Ini rahmat daripada Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan akan dikau Rasulullah mereka sebab rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Sehingga daripada rahmat kasih sayang dikurniakan iman daripada kegelapan jahiliah. Tiba-tiba dia kata, Nabi inilah hak syirik paling besar sekali yang menghijabkan makhluk dengan Allah, manusia dengan Allah Ta'ala. Jadi dia kata tak boleh minta dengan Allah Ta'ala nak bermimpi dengan Nabi. Dia marah. Tu nak minta mimpi dengan Nabi jangan. Salah dia kata. Nak pergi syirik belaka, syirik belaka. Pak syirik, pak syirik, pak syirik kafir, pak kafir syirik. Dua tu je. Tu. Cinta Allah dan Rasul tak betul. Cinta Allah campur dengan cinta Rasul tak betul. Itu cinta mempersekutukan Allah. Nak cinta kepada Allah semata-mata. Ini tak betul dia kata. Sedangkan tengok Quran ni menapi Quran betul ni. Cakap tu menapi Quran. Allah Ta'ala menyatakan
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tengok Allah Ta'ala kaitkan, untuk mendapat cinta kasih Allah Ta'ala mesti kasih pada dia. Kasih Nabi dulu. Qul, katakan olehmu ya Rasulullah, kata kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah. Kalau mu kata, hei umat, kalau mu kata mu betul-betul cinta kasih kepada Allah, fattabi'uni. Siapa dia? Hendaklah kamu ikut akan aku. Ikut Nabi. Mu kena ikut aku. Mu kata kepada umatmu, kalau mu kasih kepada Allah, mesti mu ikut kekasih Allah. Siapa? Nabi. Bila kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, barulah kamu akan dikasihi oleh Allah. Baru kamu dapat cinta daripada Allah. Barulah kamu akan terbuka rahmat daripada Allah. Setelah mana kamu mencintai, mengikuti akan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata mempersekutukan cinta kepada Rasul ini, mempersekutukan cinta kepada Allah. Kemudian dia kata, walaupun ayat ada ati Allah wa ati Rasul, dia baca ati Allah wa ati Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul, tetapi hakikatnya satu gitu, ati Allah saja, taat kepada Allah. Ni orang kata fitnah ke? Tak. Kalau fitnah tak fitnah, tengok audio cakap. Allah, orang hakikat tak cakap lagu ni. Jahat sungguh ada. Orang panggil Nabi tu kunci kan? Kunci. Batulah mana-mana amalan tariqah yang mu'tabarah. Amalan tariqah yang mu'tabarah. Tak kira lah Naqsyabandi ke, Syatariyah ke, Ahmadiyah ke apa ke, tiap-tiap amalan tariqah yang mu'tabarah mesti dia ni wirid kelaziman yang ada 3 hak lazim. Dia tak akan cerah tanggal 3 ni. Patut lain dia tambah lah. Di atas amalan tarikat masing-masing. Apa dia? Yang pertama istighfar. Adanya istighfar. Dalam mana-mana tarikat dia akan ada istighfar. Yang kedua, iaitulah selawat kepada Nabi. Bahkan orang panggil kunci untuk buka pintu ketuhanan, selawat kepada Nabi. Yang ketiga barulah zikrullah, zikir dengan berbagai-bagai sebutan nama Allah. Tak ada apalah. Nak asmahul husna ke apa ke, sebutlah. Anak Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, tak ada masalah. Tetapi jangan kita lupa tentang hubung kait kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara logiknya, kalau tidak ada selawat di atas Nabi ni, kita pun tak ada. Kita tak ada di alam ni. Ketika mana, sabit daripada riwayat, ketika mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan Hawa sebelum daripada bersatunya Nabi Adam dan Hawa ni sebagai hubungan suami isteri. Nabi Allah Adam ni bila tengok Hawa ni, dia kenang lah, jatuh cinta, jatuh hati, nak mendekati akan Hawa. Lalulah datang malaikat Jibril kepada Nabi Adam AS menceritakan bahawasanya kamu belum dapat menyentuh akan Hawa ini, yang mana belum menjadi isteri kamu setelah mana kamu membayar mahar. Setelah mana kamu membayar mas kahwin, barulah kamu boleh menyentuh Hawa sebagai isteri kamu. Maka Adam bertanya, Nabi Adam tanya kepada malaikat Jibril, apakah mahar, apakah mas kahwin yang perlu dibayar? Maka malaikat Jibril ajar kepada Nabi Adam selawat yang dinamakan selawat Jibril. Aja dengar. Selawat Jibril, selawat yang paling ringkas sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek. Ini nama dia selawat Jibril. Dengan Nabi Adam mengucap Allahumma salli ala Muhammad, maka disatukan antara Nabi Adam dan Hawa, dan timbul zuriat yang sampai kita hari ni, zuriat Nabi Adam AS. Daripada mana? Daripada mas kahwin selawat di atas Nabi SAW. Tu. Tak keberat kan? Dah tu kita dah nak tolak Nabi. Dah Nabi syirik tu dah kita ambil daripada mana? Asmaul Husna tu ambil daripada mana? Ke Tuhan mari debok ajar kita gitu? Bukankah kita ambil daripada pengajaran Quran? Quran tu turun pada siapa dia? Turun siapa dia? Tu turun pada Nabi. Takkan diturunkan Quran, tidak akan adanya Quran jikalau tidak bangkitnya Nabi SAW. Maka kat mana kita nak tolak Nabi ni?
Tak ada wajah. Ni nak tahu dah hukum ni. Tu hak pihak mufti lah akan jatuh hukum lagu-lagu mana siapa bekat lagu ni berat benar lah. Tu kita sedih tengok. Jadi di antara lagi dia kata kalau Rasul pun kita tak boleh pandang dia, apatah lagi mak ayah kita, suami kita dan yang lain-lain. Hanya wajib kena pandang kepada wajah Allahnya. Tak boleh nak pandang. Siapa pekat cakap khabar pun tak boleh. Cakap khabar boleh jadi syirik je. Ni orang kata tak erti bab zahir syariat. Kono-kono mahir dalam bab hakikat, tapi zahir syariat tidak erti. Dia kata kalau duit misalnya kita beri pada anak, ambil duit mak beri ni, syirik kita. Hai kafir. Tu. Jadi kita orang panggil ada akuan, dakwaan akuan ni. Ada mana hak kita, milik kita. Itu percakapan kan secara zahir. Hak akidah pegangan lain. Cara kita makan ubat tu lah. Allah ubat ni baik sungguh, molek sungguh, jadi molek. Hai kafir syirik. Boleh hukum? Tak boleh lagi. Itu percakapan. Percakapan hak zahir tak ada masalah. Hak batin, hak hakikat, pegangan dengan percakapan lain. Ke benda sama je. Ni benda sama belaka dia ni. Benda sama belaka ni lah hak jadi masalah. Ni kita pun duk beramal. Ni dia ikut masuk ke jarum macam ni. Benda ni hak jadi rosak. Tu. Jadi dia kata sekarang ni sudah sampai masanya untuk kita buat penafian tentang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Inilah perjuangan akhir bagi kita untuk membawa umat Islam khususnya bila tak diperkatakan tentang Nabi tetapi diperkatakan tentang Allah sahaja, barulah umat Kristian dan Yahudi akan masuk Islam. Sekarang ni mereka protes sebab kita memperjuangkan Nabi Muhammad. Selagi kita memperjuangkan Nabi Muhammad, maka selagi itu disekat oleh Allah kerana mensyirikkan akan Allah. Jadi sebut langsung Nabi. Jadi kita dah sebut Nabi Muhammad ni, orang kafir Kristian tak masuk ni, Yahudi tak masuk Islam ni. Dah syarat nak masuk Islam apa dia? Sah ke kali semata-mata asyhadu alla ilaha illallah patu berhenti tak titik itu? Sah ke? Tu. Hak ni mana budak-budak pun boleh mikir. Tu. Jadi kita kena faham sungguhlah. Sebab itulah dikata sehingga hari ini orang Kristian Yahudi tak masuk Islam kerana disebut Nabi Muhammad sehingga dipadamkan. Kena padamkan. Muhammad Rasulullah kena padamkan. Sebab itulah dikata jemaah dia ni, jemaah Asmaul Husna ni tak berselawat kepada Nabi. Sebab apa? Nabi tu Abdullah saja, hamba Allah saja, makhluk saja. Tu. Dia ingat saja macam kita saja kan? Nabi tu manusia tapi bukan seperti manusia yang biasa Nabi. Seperti antara permata dengan batu biasa, sama batulah ke? Ni batu zamrud, ni batu kerikil tepi jalan, sama ke ni layan? Batu lah ke? Dari segi sebutan batu lah ke? Tapi sama ke? Tak sama. Jangan buat sama gitu. Tu. Jadi dia kata bila mabuk cinta kepada Allah secara automatik tak sebut dah Nabi. Tu. Bagus. Ni kena berlapan dada lah. Berlapan dada. Kalau ada saing-saing rodong kita, kena beringat lah, kena beringat. Di Madinah berebut masuk Raudah. Sama macam puja makan-makan wali. Jadi kata tak boleh pergi makan-makan wali, tak boleh. Pergi makan-makan wali, Raudah tempat Nabi pun tak boleh. Berdoa di mana-mana saja di Raudah tak boleh berdoa sebenarnya. Allah Ta'ala larang. Adalah larang Allah Ta'ala ni doa di Raudah. Sedangkan Nabi kata Raudah ni taman syurga kan. Antara rumah aku dengan mimbar aku tu ada satu taman syurga. Raudah tu lah. Ada tu syirik, dia doa situ. Tu. Di Baitullah tak boleh berdoa. Tetapi dengan sebab tipu daya, orang pergi berdoa di situ seolah-olah Allah tak ada di Malaysia. Ni perkataan kita nakal perkataan dia ni, kita dah reka ni. Tu. Jadi sebab tu kena beringat ni. Ni beringat. Jadi banyak lagi ni. Siapa berikat dia menafikan. Kita baca sikit lagi. Tak apalah. Biar jelas. Biar jilah orang panggil. Kata ni panggil biar jilah.
Ha. Sebab tu dia kata di Mekah dan Madinah tak boleh berdoa. Di Mekah dan Madinah tak boleh berdoa. Doa itu maksud penyerahan dan permintaan, sebab Allah tak boleh diminta, sebab itu mencela kesan Allah Taala. Tak boleh minta. Mana serah? Ud'u ni mana serah? Tengok makam lah pula. Kita cakap tu janganlah pakai kelas kita. Kalau kelas kita kelas hebat, nak pakai kelas kita nak cakap dengan orang awam, jadi masalah lah. Tu jadi masalah lah. Maka sebab itulah dalam perayaan ilmu-ilmu hak lagu ni, kalau orang betul-betul duduk pada makam makrifatullah, makam-makam dia kenal sungguh, makam musyahadah ke, makam muraqabah ke, dia tak cakap lagu ni. Tak cakap lagu ni. Tengok kisah hak pernah saya ceritakan dulu, bagaimana Rabi'atul Adawiyah, orang hebat, ketika mana dia tu berada dalam keadaan dia berada dalam keadaan alam kewalian dia, hebat dia. Sehingga ditanya, bagaimana kamu mencintai Rasulullah? Bagaimana kamu mencintai Rasulullah? Kemanisan, kesedapan, kelazatan kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah ketika itu katanya Rabi'atul Adawiyah, dia kata, hatiku dia penuh cintaku kepada Allah. Sudah tidak ada tempat ruang lagi aku mencintai lain daripada Allah. Dia jawab gitu. Ketika tu Allah padamkan jalan kewalian dia sebenarnya. Tuhan cabut jalan kewalian dia, sehingga kepada waktu dia taubat kepada Allah. Silap jalan dia. Sebab yang membukakan pintu makrifat kita kepada Allah, siapa dia? Nabi. Yang membuka pintu pengenalan kita kepada Allah, Nabi. Jangan kita buat mudah, jangan kita buat pelekeh dengan Nabi SAW. Tu. Sebab tu dia katanya, siapa puji Nabi tak akan dapat cinta Allah. Siapa puja Nabi, maka dia tak akan dapat cinta Allah. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, man ahabbani, siapa yang cinta ia akan aku, kana ma'i fil jannah, nescaya dia berserta aku dalam surga. Orang cinta pada Nabi, yang jaminan daripada Nabi serta dengan Nabi dalam surga. Sedangkan dia kata orang yang puja, dipanggil puja lah, istilah puja. Puja ni bukan kita puja Nabi siapa pekat sebagaimana pujanya orang Nasara kepada Nabi Isa. Itu memanglah ada hadis Nabi. Nabi sebut la tatruni, jangan kamu melebih puji akan aku, kama ataratin Nasara, sebagaimana memujilah orang Nasara Ibnu Maryam akan Isa bin Maryam. Sebagaimana orang Yahudi, orang Kristian ni, orang Nasara puji Nabi Isa tu Nabi larang. Apa dia? Mengangkat Nabi Isa tu sampai peringkat jadi anak Tuhan. Hak tu salah. Hak tu berlebih-lebihan sampai peringkat mensyirikkan Allah, menjadikan Nabi Isa tu anak Allah. Kita sekarang ni berselawat, kita memuji Nabi, kita mana cinta kepada, tak sampai kita mengagungkan Nabi sehingga kita kata Nabi itu anak Allah. Ada kita kata? Ada. Pujilah, nak puji apa pun, nak kata apa pun, puji atas Nabi. Banyak puji-pujian, lapar-lapar selawat tu banyak, macam-macam lapar. Pujilah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai sebagaimana pujian orang Nasara kepada anak Siti Maryam, iaitulah Nabi Isa, sehingga menganggapkan Nabi Isa tu anak Allah. Tu salah tu lah. Tu. Tapi Nabi kata fa innama abduhu, maka sesungguhnya aku, Nabi kata, abduhu, hambanya, hamba Allah. Kamu nak puji-pujilah, tapi jangan siapa puji macam ke puji aku jadi anak Tuhan ke, jangan. Faqulu Abdullah, maka katalah oleh kamu Abdullah wa rasuluh. Mana Nabi itu Abdullah wa rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya Rasulullah. Ini hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Kemudian di antaranya lagi, siapa bertemu dengan Nabi tak akan bertemu dengan Allah. Siapa dia bertemu dengan Nabi dalam mimpi ke, tak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila puji Nabi, maka iblis mari, dia kata. Bila dia memuliakan Nabi, maka menghina Allah. Bila dia memuliakan Nabi, maka dia menghina Allah. Jadi kalimah sebelum mati kita la ilaha illallah saja je ajar itu. Tak ada Muhammad Rasulullah. Itu dia dalil akli. Dalil akal. Sedangkan nak ada Muhammad Rasulullah tak? Boleh, cuma
takut bimbang. Yang pertama sekali ulama mengatakan sebab berdasarkan kepada hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan siapa yang akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Sudah tu je, bukan nak nafikan kata tak boleh sebut. Jangan kata syirik no kalau tak Muhammad Rasulullah. Salah. Berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan man syahida, barang siapa naik saksi ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Siapa-siapa naik saksi seumpama tu dakhalal jannata, pastinya dia akan masuk surga. Ni jaminan daripada siapa dia? Daripada Nabi SAW. Pada percaya ke Nabi, percaya pada dia lagi. Tu kan kita ngaji dah Nabi tu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Menafikan satu sifat Nabi tu jadi kufur kita. Maka kena jagalah adab kita dengan Nabi SAW. Maka dikata percaya percaya kepada Nabi boleh beri syafaat. Itulah punca masuk neraka. Orang percaya kepada dapat syafaat daripada Nabi SAW, maka itu di antara benda yang boleh menyebabkan jadi kita ni kupur dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu jangan kita dia kata memohon syafaat daripada Nabi, jangan, tak boleh. Syirik. Tu. Bah Nabi pun cerita bab syafaat ni, hai dia tambuh. Tak ada arah lah molek kau. Dia tambuh dak ramah sangat. Ya pokok kita sudahlah. Kau dapat syafaat dia tambuh. Nabi nak beri syafaat sangat dia tambuh. Nabi bantuan sangat dia tambuh, dia kata syirik. Nabi sabda kullu nabin sa'ala su'alan. Tiap-tiap Nabi ni ada satu permintaan yang akan minta. Tiap-tiap Nabi. Au qala, ataupun sabda Nabi likulli nabiyyin da'watun. Bagi tiap-tiap Nabi tu ada satu permintaan. Qad da'aha li ummati. Maka sesungguhnya tiap-tiap Nabi tu akan berdoa bagi umat dia. Tiap-tiap Nabi ni ada satu doa yang mustajab. Yang doa tu Tuhan tak tolak sama sekali. Satu doa. Doa-doa lain tu Tuhan terima juga, tapi mungkin dalam masa yang bertangguh. Tapi Tuhan terima selalu ni ada satu doa khusus bagi para nabi-nabi. Tiap-tiap Nabi ni. Lalu Nabi kata wa inni akhtabatu. Inni akhtabatu. Sesungguhnya aku menangguh. Dakwati akan doaku syafa'atan, akan menjadi syafaat li ummati, bagi umatku pada hari kiamat nanti. Aku akan minta doa ni untuk hari kiamat bagi umat aku. Khusus bagi umat aku minta. Sehingga Allah Ta'ala akan firman kepada Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam satu ayat dan satu hadis lain, asma'u li ummati hatta yunadiyani rabbi. Aku memberi, aku bantu tolong bagi umat aku sehinggalah menyerulah akan aku rabbi, oleh Tuhanku. Mana Tuhanku pun cakap dengan akulah. Hatta yunadiyani rabbi tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala firman kepada Nabi SAW. Nabi tolong ni. Tolong orang tu, tolong orang ni nak masuk neraka, Nabi ambil. Nabi ambil belakang umat dia, masih lagi beriman, ambil. Sehingga Allah Ta'ala firman kepada Nabi SAW, qad radita, sesungguhnya mana puas hati dah. Kalau kita puas hati dah, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi, puas hati dah? Qad radita ya Muhammad, adakah kau puas hati dah ya Muhammad? Faqulu, maka aku kata, ai rabbi raditu, aku puas hati dah. Lepas Nabi tolong habis dah, umat dia barulah Tuhan akhir tanya, puas hati dah? Puas hati dah. Patut baru itulah pintu syurga ditutup, tak ada dah orang masuk. Nak kata kasihnya Nabi, syafaatnya Nabi kita SAW kepada umat dia. Tiba-tiba kita kata minta syafaat dengan Nabi ni boleh bawa kepada syirik. Tak keberat lah gitu. Ini setengah daripada jalan yang perlu kita kena tangani lah. Dan sikit lagi yang baru sikit, audio dia tu 15 September. Ni bab syirik kubur. Dia kata setelah Nabi SAW wafat, Allah menggelapkan alam seperti daripada siang kepada malam. Selama 1400 tahun semua alam ini gelap. Semua orang tiada agama. Semua orang dan kekafiran, termasuk orang yang beragama Islam. Tak ada agama itu. Pada Nabi wafat ni tak ada agama. Putus dah. Wayu siapa gitu lalu.
Dan kalau gitu mana sahabat-sahabat, pas Nabi wafat sahabat tinggal sahabat. Pas pada sahabat wafat tinggal ulama orang tabi'in, kemudian pas orang tabi'in tinggal tabi'in. Semuanya kufur belaka, kafir belaka, syirik belaka. Ni berkata. Sehingga dalam audio dia jadi gitu. Dia kata mana dia sendiri baru masuk Islam tahun 2007. Ni dah audio dia baru masuk Islam. Lepas tu adalah apa nama ni golongan yang dengar tu, dia tanya, awak ni masuk Islam tak? Ni kata 2 bulan, ni kata 2017, ni baru 2016. Sejak mungkin daripada masuk pengenalan dalam Asmaul Husna. Sedangkan Asmaul Husna ni sama Nabi lagi dah Quran kan, dah Quran. Tu nak kata amalan tu tak salah, tapi dia tepek. Amalan tu salah. Tuhan sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna. Bagi Allah Ta'ala tu ada nama-nama yang elok. Cuma dalam Quran sebut 99. Ulama kata bukan sekadar 99, setengah kata sampai 3000 nama Allah. Banyaknya nama Allah ni. Lalu fad'uhu biha. Maka mu serulah berdoa lah dengan mana-mana nama-nama Allah Ta'ala. Molek belaka, comel belaka. Allah ke Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Jabbar. Nama Allah Ta'ala serulah, panggil lah nama Allah Ta'ala, sebutlah nama Allah Ta'ala. Tapi kita kena buat cara yang betul, cara pemahaman yang betul. Berarti dia kata tak ada Islam ni, tak ada Islam. Apa yang kita nak keping beli barang Muslim tu yang siapa mereka gitu? Apa yang kita nak keping beli barang Muslim pergi pasar raya kat Islam? Dah kan tak adanya Islam, kafir belaka, syirik belaka. Jadi kena baruilah kita dengan syahadah mula nak Islam ni. Jadi kita tak Islam lagi sebab dia kata tak kenal lagi Asmaul Husna. Tak main lagi pengenalan Tuhan aku melalui Asmaul Husna. Kita nak main ikut ngaji sifat 20 mungkin nak marah nak mengaji ikut sifat 20 je. Dah ambil daripada mana ni? Sifat 20 ni ambil daripada mana? Daripada Quran hadis ya? Bukan ambil tepi jalan, bukan ambil daripada baku, bukan ambil dah. Quran hadis ulama ada nakal. Daripada sifat-sifat Tuhan ambil ni. Qudrat, irada, ilmu, hayat, wujud, kidam, bakok, mukhalafat, semua daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Bukan satu rekan dah. Sebab tu kita mengaji ni ada dalil nakli dan ada dalil akli. Akal pun ada dan nakal pun ada yang dia ambil daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Maka sebab tu kita kena beringat. Kena beringat. Ini di antara setengah daripada turut perjalanan yang mana dia tu nak menafikan akan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena bertahan ni. Kalau mereka orang yang nak hina Nabi sampai mereka nak memperbaharui syahadah, tak boleh sebut Muhammadur Rasulullah. Dia kata Muhammad tu kita lah, Rasulullah ni utusan Allah, kita semualah, termasuk dia semua Nabi. Jadi orang panggil keliru habis. Keliru habis. Tu. Jadi kita kena tahu daripada mana rujukan. Tanya rujukan sumber daripada mana perkataan dia. Ada tak kalang-kalang ulama-ulama yang cakap lagu ni daripada kalangan ulama-ulama sufi. Cakap lagu ni ada kitab-kitab rujukan. Kena kenal guru dia siapa dia. Banyaklah kau cerita, banyaklah maklumat yang kita dapat. Tu sebahagian daripada yang kita utarakan, yang kita hantar kepada Jabat Mufti, dan mudah-mudahan tindakan dia ambil lah. Sama panggil ke, tanya dulu muzakarah macam mana perkataan ni, benar tak benar. Tu. Jadi ini zaman learning nak penafian payah lah zaman learning. Sebab apa? Sebab ada video, ada audio. Orang ngaji learning kan, ada berlaku. Setengah yang duduk dalam audio tu yang sokong lah panggil. Tukar support perkataan tu. Ada kata, gitulah kita lama ni duduk apa? Duduk mengucap agak, duduk syahadat kat syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad. Jadi bila sebut Muhammad cokoh je, hilang la ilaha illallah. Siapa pekat gitu? Orang panggil dah berjilira dah. Tu racun masuk sampai pekat berjilira payah dah lah. Tu. Lepas tu masuk ada pula kecing manis. Tu yang COVID mati tu ramai. Ada kecing manis, darah tinggi. Kalau sihat-sihat ni boleh tarik lagi. Boleh tarik lagi.
Tapi walaupun kita ada gak seorang dua hak lepas mati. Hak tak ada penyakit kronik itu hak mati pun ada, tapi tak ramai lah. Bilangan hak ada penyakit kronik dah. Hanya kronik batin dia tak sempurna dah. Nak cari jalan rekah, nak cari jalan mudah, nak sampai ke Tuhan. Jangan. Nak cari jalan shortcut ni sampai kepada Tuhan dengan tak payah zikir. Akhirnya dah tolak Nabi. Semayang daripada siapa dia? Daripada siapa dia semayang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita dapat ilmu semayang daripada siapa dia? Ke Tuhan Zat mari ajar kita semayang. Ke malaikat Jibril mari ajar kita semayang. Tak ada. Mulai Nabi. Lepas tu mulai Nabi kita ambil ke mana? Ke guru kita guru sampai kepada sahabat. Tengok perbuatan Nabi SAW. Lepas tu apa yang kita nak sampai berkat gitu, lalu kita nak menafikan akan kenabian kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menolak Nabi, maka orang ni akan dibenci oleh Allah Taala. Musuh Allah. Orang yang jadi musuh kekasih Allah, maka dia akan jadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Habis. Jadi tu sedikit penjagaanlah. Kena pakat-pakat beringat, kena pakat-pakat berhati-hatilah. Ada perjalanan kita nak menuju ke hadrat Allah Taala ni, banyak ranjau, banyak duri, banyak liku, banyak halangan yang terpaksa kita kena temui. Terkadang kita jatuh sembang, rasa betul dah, rasa molek dah, rasa comel dah, tapi rupa-rupanya tak kena. Batulah kita kena muzakarah, kita nak mengaji sesuatu, kita nak ambil satu amalan ke, ataupun kita nak depan dengan seorang guru ke, maka kita kena ada tempat merajaah kita, tempat kita tanya khabar dulu. Jangan sedap dia ni, syok selalu. Jangan. Tu jangan. Kan saya cerita dah, ada cerita dulu. Saya masa saya mengaji dulu ada pergi tempat orang untuk mengajar ilmu hakikat. Kita pergi 4 orang tu, saing kita tu dengar cakap tu nilai dia tak nilai. Jedah ni. Tu. Jedah ni. Nak terima dah. Pasal Syekh tu kata muka awak 4 orang ni ada no dah ni. Ada no maknanya ada lapu dah ni, mari ada lapu dah. Kalau ada lapu dah hari dah. Tu. Dia kata ada cahaya dah, ada daya ni. Kalau ambil amalan saya ni, sapah langsung. Lapak sapah lah, sapah mal kau sapah mereka sedar kau. Tu. Sapah dah. Saing kita 3 orang ni kau selain liu dah. Tak. Nok dah. Nak ambil dah. Kita tarik dulu, tunggu nanti, sabar dulu. Cerita dulu. Barulah tenang. Mu tengok gak kata sifat dia, tengok gak hak belakang dia, tengok gak sekeliling dia, tengok dulu. Jangan tengok di atas perkataan semata-mata, tengok. Keliling tengok. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Betul lah dulu nak boleh guru ni seorang guru, dia duduk dulu. Duduk. Selama 40 hari tengok. Tengok dalam kitab, setengah-setengah kitab adab kita untuk ilmu ni, cara masalah kita nak adikan seorang tu guru kita, maka duduk 40 hari serta dengan dia. Dengan puasa kita, dengan istiqarah kita 40 malam. Tengok lagu mana? Jawapan daripada Allah Taala. Sesuai ataupun tak. Tengok dari segi kehidupan, kelakuan dia, tuturan dia, pengajaran. Habis tengok. Bukan dengan tengok sekali video, kenal Allah sudah halus molek bahasa. Tu. Orang boleh buat belaka learning. Tu. Telur daripada plastik pun ada learning. Beras daripada plastik pun ada learning. Beras mula-mula ada basmati. Mula-mula ada daripada plastik. Jadi nak kata zaman learning banyak barang tiruan. Barang lokal learning. Tu. Tudung hak nampak je Siti Khadijah tu. Tak hak lokal dah. Tu. Macam-macam jenama, tapi tepek saja. Cara budak pakai luar Adidas tu berapa? Tapi beli hak tepek dah apa dah. Rasa ke macam ke pakai hak asli dah je rasa. Tu. Ni nak cari barang asli ni bukan suatu benda yang mudah. Apatah lagi dalam perjalanan agama. Maka kena baiki betul. Kena kenal betul. Kena tahu guru kita sanak dia ke mana. Siapa dia guru dia, siapa dia guru. Kena ambil lah, kena tahu. Kemudian ilmu dia ada tempat mustanad, tempat ambilan tak, kitab mana, tempat rujukan tu kena ada. Walaupun kita tak erti ataupun tak faham kitab tu sekalinya, tak, dia ambil dari kitab ni, dia ada tempat rujukan dia. Barulah ilmu tu panggil ada ilmu yang menepati dengan kaedah-kaedah dia. Tu habis. Khatimatun. Ini suatu khatimah, ini suatu kesudahan. Nak habis dah kitab ni.
ketahui olehmu bahawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat besar kelebihannya sekira melengkapi ia akan segala akidah iman yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia daripada segala yang wajib dan mustahil dan yang jaiz bagi Allah Ta'ala dan bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam serta sedikit hurufnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la salli alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa awalidina